Hai, Assalamualaikum. Jadi tanpa membuang masa, hari ni kita nak masuk had deria penglihatan. So, apa dia had deria penglihatan? Dia adalah had keupayaan mata untuk melihat objek. Maksudnya, dia dimiliki oleh semua orang. Tak ada siapa pun yang terlepas daripada had deria penglihatan ni. Contohnya, semua orang tak boleh nampak objek yang terlalu jauh. Semua orang tak boleh nampak objek yang terlalu kecil. Semua orang tak boleh nampak objek angkasa lepas dengan jelas. Itulah maksud dia had deria penglihatan. Had deria penglihatan ni ada dua jenis, iaitu ilusi optik dan titik buta. Ilusi optik ni adalah apabila otak gagal tafsir objek dengan tepat. Objek image yang dilihat tu dengan tepat. Kerana ada gangguan di sekeliling objek. Contoh dia, cuba tengok gambar ni. Garisan mana yang lebih panjang? So, kalau kamu tengok, kamu akan nampak sekali imbas lah. Seolah-olah PQ ni lebih panjang daripada RS. Kalau kamu tengok gambar kedua pula, tumpuk bulatan di tengah manakah lebih besar? Kamu akan nampak seolah-olah tumpuk X ni lebih besar daripada tumpuk Y. Dan adakah segi empat sama lurus atau melengkung? Kalau kamu tengok gambar ni, sekali imbas kamu akan nampak seolah-olah segi empat ni melengkung. Jadi sebenarnya PQ dengan dengan RS ni, garisan dia sama panjang. Tak ada siapa pun yang lebih panjang, sama panjang. Tapi otak kita, dia tafsir, dia nampak seolah-olah PQ ni lagi panjang sebab ada gangguan anak panah ni. Satu keluar, satu ke dalam. Inilah nama dia ilusi optik. Otak tafsir objek tu lain daripada yang sebenar. Otak tertipu lah, senang cerita, kerana gangguan di sekeliling objek itu. So, yang ini juga, kalau tengok betul-betul sebenarnya segi empat ni lurus. Tapi dia nampak melengkung sebab ada garisan lingkaran ni, ganggu segi empat ni. So, dia akan nampak seolah-olah segi empat tu melengkung. Hakikatnya, dia adalah lurus. So, semuanya adalah ilusi, hayalan, ilusi optik. So, boleh tengok kat sini, nampak ilusi optik yang PQ nampak lebih panjang. Tapi sebenarnya, kalau kita buang gangguan ni, kita buang anak panah ni, kita buang, tanpa ilusi optik, kita akan nampak PQ dengan RS sama panjang sebenarnya. Okey, so ingat, ilusi optik berlaku bila objek yang dilihat berbeza daripada yang sebenar kerana otak tak dapat tafsir dengan tepat sebab gangguan di sekitar objek. Untuk titik buta ni, kamu kena try aktiviti kucing ni. Result dia nanti mula-mula kamu akan nampak ada kucing dan ada burung. Tapi bila kamu buat eksperimen ni, lama-kelamaan kamu akan perasan burung ni hilang. Kenapa jadi macam tu? Sebab image burung ni, dia jatuh di bintik buta pada retina. So, seperti yang kita dah tahu, bintik buta pada retina ni tiada fotoreseptor. Tiada reseptor yang boleh kesan rangsangan cahaya tu. Jadi, image yang terbentuk tu, dia tak dapat dikesan. Hilanglah burung tu. Okey. Maksudnya, contoh kalau tengok sini, cahaya masuk. Okey, biasanya dia fokus ke bintik kuning. Barulah image tu dapat dikesan sebab bintik kuning ni penuh dengan fotoreseptor. Tapi untuk titik buta ni, okey, cahaya ni dia fokus dekat bintik buta. Jadi image tu tak dapat dikesan sebab kat sini tak ada fotoreseptor. Bila kita ada had deria penglihatan ni, maka kita punya saintis, semua inventor, dia buat alat-alat untuk mengatasi had deria penglihatan ni. Contoh, kita tak boleh tengok yang paling jauh. Kita tak boleh tengok objek yang jauh. Jadi kita boleh guna binocular. Binocular ni guna dia untuk tengok objek yang jauh, mengatasi had deria penglihatan kita. Kita tak boleh tengok virus, bakteria, benda-benda yang sangat kecil. So, kita cipta mikroskop.
mikroskop cahaya, mikroskop imbrasan elektron untuk melihat mikroorganisma yang kecil, yang terlalu kecil. Okey, next. Kita tak boleh nak tengok fetus yang sedang berkembang dalam rahim ibu, tak boleh tengok. Boleh tengok orang mengandung dalam dia baby tu, boleh nampak tak? Tak boleh kan fetus tu. Jadi kita ada teknologi mesin ultrabunyi. So untuk lihat perkembangan fetus. Lepas tu kita ada mesin sinar X ataupun X-ray lah, X-ray. Ni untuk melihat tisu dalam badan, tulang. Contoh lain untuk tengok gigi. Boleh scan lah guna mesin X-ray ni, mesin sinar X. Contoh lain adalah teleskop. Teleskop sebab kita tak boleh tengok objek di angkasa lepas, jadi teleskop ni boleh bantu kita untuk tengok objek di angkasa lepas. Dan last sekali, kanta pembesar. Kanta pembesar ni dia boleh tolong membesarkan objek yang kecil macam tulisan. So tulisan macam ni dia boleh jadi macam ni bila guna kanta pembesar. Cikgu harap kamu faham pandangan cikgu. Okey, terima kasih. Bye.